Hai pelajar, salam sejahtera, bertemu kembali. So dalam bahagian ni, dalam video ni cikgu nak bincang berkaitan dengan perniagaan antarabangsa. Okey, so perniagaan antarabangsa ni dalam penggal 3 pengajian perniagaan STPM. Okey, tajuk yang sangat penting di samping keusahawanan dan juga etika. Ini biasa ditanya dalam esei pendek, esei panjang dan juga berkaitan dengan kajian kes. Okey. So dalam bahagian ni cikgu akan bincang skop perniagaan antarabangsa. Kita akan bincang apakah maksud perniagaan antarabangsa. Kita akan bincang kepentingan perniagaan antarabangsa. Okey, so kepentingan dalam silabus ni ada 4, iaitu tukaran asing, pasaran luas, guna tenaga dan pemindahan teknologi. Cikgu juga akan bincang 2 lagi kepentingan tambahan dan kita akan bincang tahap perniagaan antarabangsa. Okey, level tahap perniagaan ni dibagi kepada 4, iaitu domestik, antarabangsa, multinasional atau global. Okey, ada 4 bahagian. So, apa dia perniagaan antarabangsa, international business? Okay, so perniagaan antarabangsa ni merujuk pada aktiviti perniagaan antara sebuah negara dengan negara lain. Okay, so kita berniaga dengan Singapura, kita berniaga dengan Thailand, kita berniaga dengan Jepun, China, itu dipanggil perniagaan antarabangsa. So, perniagaan antara sebuah negara dengan negara lain dan biasanya melibatkan 3 aktiviti, iaitu ekspor, import atau entry port. Ekspor maksudnya exit, kita jual. Import maksudnya in, masuk, kita membeli barang. Okay? Entry port maksudnya kita import, lepas tu kita mungkin proses atau kita ekspor semula bahan tersebut. Okay? So, ekspor, import, entry port ni mungkin dalam bentuk, ekspor dan import ni mungkin dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk servis perkhidmatan. Okay? Itu dipanggil perniagaan antarabangsa. Okay? Contohnya, sebuah syarikat perabot di Malaysia mengeksport perabot ke Singapura. Okay? Okey, kenapa perniagaan antarabangsa ni penting? So, yang paling penting adalah pemindahan teknologi. Okey, teknologi transfer ya. So, dengan adanya perniagaan antarabangsa ni berlakulah perkongsian dan pemindahan teknologi. Kita boleh kongsi kepakaran daripada luar negara. Okey, contohnya bila kita mengimport alatan mesin daripada luar negara, pekerja tempatan ni perlu dilatih untuk menggunakan alatan tersebut. Okey, contohnya macam gambar ni kan. Okey, katakan kita nak gunakan satu mesin percetakan yang baru. Jadi pekerja tempatan ni perlu dilatih bagaimana menggunakan mesin tersebut. Bila pekerja dilatih, maka berlakulah pemindahan teknologi daripada luar negara ke negara kita. Okey, contoh sebuah syarikat percetakan mengimport peralatan percetakan moden dari Jepun dan pekerjanya mendapat kemahiran baru menggunakan mesin tersebut. Kita belajar teknologi baru. Okey, katakan kamu kerja di sebuah kedai photostat. So, pengusaha kedai photostat ni dia mengimport mesin photostat yang baru. Jadi, kamu akan belajar. So, teknisian yang atau jurujual yang menghantar mesin ni, dia akan mengajar kamu bagaimana menggunakan mesin, apa ciri-ciri tambahan dan sebagainya. Jadi, kamu dapat kemahiran baru untuk menggunakan mesin tersebut. Itu dipanggil pemindahan teknologi. Okay. So, belajar kepakaran daripada luar negara melalui kemahiran latihan yang kita dapat. Okay. Yang kedua, guna tenaga. Guna tenaga ni berkaitan dengan peluang pekerjaan. Okay. So, perniagaan seperti ekspor, import ni perlukan ramai pekerja. Sebab, bila kita keluarkan barang, kita nak jual ke luar negara, kita perlukan ramai pekerja untuk keluarkan barang. Okay. Dengan ni, dapatlah sediakan banyak peluang pekerjaan. Begitu juga yang terlibat dalam perniagaan import. Okey, contohnya katakan usahawan terkenal untuk buah kurma kan, Yusof Tayub. Okey, Yusof Tayub ni dia nak tambah import buah kurma dari luar negara atau tambah import barang-barang makanan ke rempah ratus dan sebagainya, dia perlu sediakan banyak gudang. Okey, dengan ni dia perlukan ramai pekerja untuk menguruskan barang-barang yang diimport. Okey, so ini dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Dengan ini, kadar pengangguran dapat dikurangkan. Okay. Malaysia antara negara yang punya kadar pengangguran yang sangat rendah sebab kita banyak terlibat dalam aktiviti ekspor dan import. Okey. Contoh, sebuah syarikat perabot menambah bilangan pekerja kerana peningkatan pengeluaran disebabkan oleh aktiviti ekspor perabot ke pasaran Eropah. Okay, nampak gambar ni. Bila kita mengekspor perabot ke negara Eropah, so syarikat perabot Malaysia ni perlukan ramai pekerja. Okay, sebab dia terpaksa keluarkan barang yang banyak. Okay. Yang ketiga, pasaran luas. Okey, pasaran luas ni disebabkan oleh dalam negara ni pasarannya sudah tepuh. Okey, pasaran tepuh maksudnya tak boleh jual dah. Sebab biasanya dalam sebuah negara ni penduduk kita terhad. Okey, macam Malaysia ni penduduk kita lebih kurang berapa? Okey, around 39
1 juta. Okey, berbanding dengan negara lain seperti di ASEAN kan. Kalau kamu perhatikan di Indonesia, okey, kita ada penduduk lebih kurang berapa juta tu? Okey, lebih kurang 260 juta. Okey. Thailand ada lebih kurang 103 juta. Okey. So setiap negara luar ni mereka ada penduduk yang ramai. Okey. So bila kita keluarkan barang yang banyak dan kamu tak dapat jual sebab pasaran dalam negara sudah tepu, kita boleh jual barang ni ke luar negara. Okey. Dengan menjual barang ke luar negara, hasil jualan dan keuntungan syarikat akan bertambah. Okey. So ini boleh membantu dia mengembangkan perniagaan di peringkat antarabangsa. So pasaran luas ni wujud kerana luar negara penduduk lebih ramai. Jadi kita boleh jual ke luar negara. Okey, contohnya jualan sebuah syarikat perabot meningkat sebanyak 40% kerana berjaya memasarkan perabot ke pasaran Eropah. Okey. Kamu tengok gambar ni ya. Okey, syarikat seperti Nike, Adidas, okey, Asics, Puma, okey, Under Armour ni, kamu tengok saiz jualan dia sangat besar sebab mereka jual barang ni di seluruh dunia. Okey, brand ni dikenali sebagai brand global lah. So bila brand global, so pasaran dia sangat luas, boleh jual di merata tempat di seluruh dunia menyebabkan kamu tengok saiz jualan dia. Okey, contohnya Nike, jualan dia semakin meningkat dari 19.9 bilion dolar US ke 22.3 bilion dolar US. Okey, ini menunjukkan jualan meningkat sebab mereka dapat menguasai pasaran dunia. Okey. Semua ni kerana setiap negara yang luar ni penduduk ramai. Okey, tengok gambar ni. Di dunia lebih kurang 7 bilion penduduk. Okey, so ada banyak negara yang, kenapa semua negara, semua syarikat ni menyasarkan negara China dan negara India? Sebab penduduk dia ramai. China ada 1.3 bilion. Okey, negara India ada 1.18 bilion. Okey, so Amerika Syarikat lebih kurang 300 juta. Brazil 200 juta, Indonesia 245 juta. Jadi negara ni penduduk ramai. Jadi bolehlah kita pasarkan barang ke negara lain. Kalau nak jual di Malaysia saja, penduduk kita sikit. Jadi bolehlah kita jual di luar negara. Okey. Tukaran asing. Okey, tukaran asing maksudnya mata wang asing. Okey. So bila kita melibatkan dengan jualan barang atau perkhidmatan ke luar negara melalui aktiviti ekspor, ini menyebabkan aliran masuk pertukaran asing. Okey. Contohnya, bila kita jual barang ke Singapura, kita terima dolar Singapura. Bila kita jual barang ke negara Jepun, kita terima yen Jepun. Bila kita jual barang ke Amerika Syarikat, kamu dapat dolar US. Jadi banyak mata wang asing masuk ke negara kita. Bila pengekspor terima mata wang asing ni, mereka akan pergi ke bank untuk menukarkannya kepada ringgit Malaysia. So, bank pula akan serahkan wang ni kepada bank negara. Okey, so mata wang asing ni akan diserahkan kepada bank negara. So bila bank negara dapat mata wang asing ni, bank negara boleh mencetak lebih banyak wang. Nilai wang kita akan meningkat. Okey, so tukaran asing ni datang daripada aktiviti jualan barang atau ekspor. Okey, so secara langsung ini akan meningkatkan pendapatan negara. Okey, bila pendapatan negara meningkat, pendapatan per kapita, iaitu pendapatan setiap penduduk juga akan meningkat. Okey, contohnya ekspor kereta ke Brunei menyebabkan Malaysia menerima mata wang asing berbentuk dolar Brunei. Okey, itu dipanggil tukaran asing ya. Okey, yang kelima memperoleh sumber pengeluaran. Sumber pengeluaran maksudnya bahan mentah. Okey, so dengan adanya perniagaan antarabangsa, kita mendapat sumber bermutu. Okey, banyak dan murah seperti bahan mentah, modal dan pekerja. Okey. Laporan akhbar menunjukkan di Malaysia 80% pekerja ladang di Malaysia ini daripada pekerja asing. Kita dapat pekerja asing yang mahir dan murah daripada negara seperti Bangladesh, India, Pakistan. Okay? Kita dapat pekerja yang murah. Okay? Dan kamu juga mendapat sumber yang bermutu. Contohnya kalau kamu seorang pengusaha pengeluaran perabot, kita dapat kayu balak daripada negara lain dengan harga yang murah dan juga bermutu. Okay? Contohnya, sebuah syarikat perabot mendapat bekalan kayu jati berkualiti dari Indonesia. Okey. Yang keenam, mempertingkatkan pengetahuan, pengurusan atau kepakaran. Okey, so dengan adanya perniagaan antarabangsa, kita boleh belajar kemahiran baru. Okey, bagaimana menguruskan pekerja, bagaimana kita nak uruskan aktiviti pemasaran, teknikal maksudnya berkaitan dengan penggunaan mesin, all these. Macam mana kita boleh menyertai seminar, expo atau pameran antarabangsa. Okey.
Setiap tahun banyak negara yang menganjurkan seminar, expo, pameran dan sebagainya. So dengan mengambil bahagian dalam pameran antarabangsa, kita bolehlah belajar, dapat maklumat tentang aspek pemasaran, bagaimana gunakan sumber, apa reka bentuk produk yang baru dan sebagainya. Kalau kamu perhatikan gambar tu, dengan menghadiri seminar ni, expo ni, kamu nampak idea-idea baru untuk menghasilkan perabot. So boleh meningkatkan pengetahuan. Okey, kita pergi kepada tahap perniagaan antarabangsa. Level lah. Tahap ni ada 4. Domestik, antarabangsa, multinational, global. DAMG. DAM, remember. Tu domestik ni apa? Iaitu perniagaan yang dijalankan dalam negara dan dalam lingkungan sempadan sesebuah negara. Within the border. So, remember the keyword, lingkungan sempadan sesebuah negara. Ini bermaksud kita hanya keluarkan barang untuk pasaran tempatan saja. Untuk negara kita aja. So bila kita jual dalam negara, dia menggunakan mata wang tempatan. Contohnya, seorang pengusaha durian menjual durian di Kuala Lumpur. Dia menggunakan ringgit Malaysia. Katakan seorang pengusaha keropok lekok Terengganu jual keropok di Kota Kinabalu menggunakan ringgit Malaysia. So, kalau kita berniaga dalam negara menggunakan mata wang tempatan dan dia tidak tertakluk pada pelbagai sekatan. Contohnya tarif. Tarif maksudnya cukai. Kota, kawalan kuantiti. So, kalau kita berniaga dalam negara, kita tidak tertakluk pada semua tarif ni. Adakah bila barang daripada Pahang nak masuk ke Selangor dikenakan sekatan? Tak ada. Dalam negara memang bebas kan? Tak ada apa-apa sekatan. Contohnya, sebuah syarikat pengeluaran susu kambing dari Ipoh, Perak memasarkan produk di seluruh negara. Itu dipanggil tahap domestik. Antarabangsa maksudnya melibatkan dua pihak atau lebih antara negara. Remember the keyword? Antara negara. International. Antarabangsa. Kenapa? Sebab pasaran tempatan sudah terpuruk. Jadi terpaksalah kita memasuki perniagaan di peringkat luar negara. Bila kita masuk ke peringkat antarabangsa, maka wujudlah penggunaan mata wang asing. Contohnya tadi kita pengusaha keropok lekok, dia menjual keropok di Selangor menggunakan ringgit Malaysia. Katakan pengusaha keropok lekok ni, dia nak jual, memasarkan keropok lekok di negara Jepun. Maka gunalah dia melibatkan mata wang seperti apa? Yen Jepun, all this. Itu tahap antarabangsa. Dan bila kita memasuki tahap antarabangsa, kita tertakluk pada pelbagai sekatan. Mungkin custom Jepun akan kenakan sekatan. Dia nak cek dulu. Mungkin dia kenakan cukai. Guna sistem sukatan yang berbeza. Contohnya kalau kita jual barang ke negara Amerika Syarikat contohnya. Kamu tak boleh guna sistem yang Malaysia seperti liter, gram, kilogram. Sebab di negara Amerika Syarikat mereka guna sistem imperial. Kita kena tukar kepada gallon. Kilogram kena tukar kepada pound atau ounce. Itu timbangan berbeza. Melibatkan banyak dokumen kalau kita berniaga di peringkat antarabangsa. Contohnya, sebuah syarikat tekstil Malaysia mengekspor kain ke negara Jepun. Itu dipanggil tahap antarabangsa. Tahap multinational. Nampak? Multi maksudnya pelbagai. National maksudnya negara. So, dia dah masuk ke beberapa negara. Tahap ni, sebuah syarikat menubuhkan subsidiary. Subsidiary maksudnya anak syarikat. Atau cawangan yang beroperasi sebagai entiti tersendiri di pelbagai negara dikawal oleh ibu pejabat. Kenapa dipanggil entiti tersendiri? Maksudnya, setiap subsidiary tertakluk pada undang-undang negara berkenaan. Contohnya, katakan syarikat Adabi membuka sebuah kilang atau subsidiary di negara India. Negara India, undang-undang dia berbeza dengan negara Malaysia. Katakan syarikat Adabi nak buka sebuah cawangan di Indonesia. Negara Indonesia, undang-undang dia berbeza dengan Malaysia. So, nampak tak? So, dia bertindak sebagai satu entiti tersendiri. Tapi, semua subsidiary ini dikawal oleh ibu pejabat atau HQ. Dan biasanya, bila sampai ke tahap multinational, hampir 25% hasil jualan ni datang daripada operasi luar negara. Barulah dia dikenal sebagai syarikat multinational. Dan bila sampai ke subsidiary ni, mereka terpaksalah ubah suai produk mengikut keperluan pasaran tempatan. Dan guna strategi pemasaran yang sesuai. So, contohnya kalau kamu perhatikan Maggi. Maggi yang dikeluarkan oleh syarikat Nestle kan. Bila sampai ke Malaysia, dia ubah. Dia tambah lagi perisa laksa contohnya tom yum, spicy, mengikut keperluan pasaran tempatan.
Bila jual di negara asing seperti Eropah, Maggi yang sama ni mungkin dia tak ada spicy sebab di negara Eropah cita rasa dia berbeza. Jadi mereka ubah suai produk mengikut keperluan pasaran tempatan. Okey. Contohnya syarikat Nestle buka subsidiary di Malaysia untuk mengeluarkan dan memasarkan produk Nestle di Malaysia. Itu dipanggil multinational. Okey. Tahap global. Tahap global ni maksudnya dia dah sampai ke seluruh dunia. Global maksudnya worldwide. Okay? So, perniagaan ni beroperasi di banyak negara atas seluruh dunia. So, dia anggap dunia ni sebagai satu pasaran tunggal. Single market. Okay? Maksudnya semua negara akan beli barang dia. Okay? Dan bila sampai ke tahap global ni, pengurusan atasan syarikat ni melibatkan kaki tangan dari beberapa negara. Okay? Contohnya, kita ambil contoh Google contohnya. Okay? Kalau kamu tengok, ketua pegawai eksekutif dia, okay, CEO dia daripada negara India. Okay? Nampak tak? So, lantikan untuk pengurusan atasan ni tidak semestinya daripada negara yang sama. Mereka menggunakan orang-orang dari atau pakar daripada luar negara. Sebab dia ada cawangan di seluruh dunia. Okay? Contohnya, syarikat Samsung beroperasi 74 buah negara dengan kaki tangan seramai 290,000 orang. Nampak tak? Okay? So, Samsung ni ada cawangan di hampir semua negara di dunia ni. So, ini menunjukkan tahap global. Okay? Okay, contoh soalan. Berikan maksud perniagaan antarabangsa dan nyatakan 3 kepentingannya. Okey, so maksud perniagaan antarabangsa apa? Itu dia jual beli barang antara negara. Okey. 3 kepentingannya apa? Pasaran luas, guna tenaga, pemindahan teknologi, memperoleh sumber dengan harga yang murah. Itu rujuk pada 3 kepentingan. Okey. Uraikan 3 kepentingan dari aspek berikut. Berikan 2 uraian untuk setiap satu. Okey. Macam soalan nombor 4, nyatakan 4 tahap perniagaan antarabangsa. Ini tak perlu uraian. 4 tahap perniagaan antarabangsa ialah tahap domestik, antarabangsa, multinasional dan global. Uraikan, bagi satu fakta dengan satu uraian. Okey pelajar, so setakat ni bahagian pertama dalam perniagaan antarabangsa. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu kemukakan soalan dalam bahagian komen. Cikgu akan bantu secepat yang mungkin. Wish you good luck. Tajuk ni agak sukar, tapi kalau kamu ulang kaji dengan betul, buat nota ringkas, okey, dengan nasihat cikgu, saya rasa tak ada masalah untuk skor dalam perniagaan antarabangsa. Good luck.